Assalamualaikum warahمة الله وبركاته. اسمي أينة الشهداء بنتي محمد سحيمي. الآن سأريد أشرح عن طرق التدريس. طرق التدريس إلى قسمان. أولاً تعلم المتمحور حول المعلم، وثانياً التعلم المتمحور حول الطلاب. أولاً التعلم المتمحور حول المعلم، pengurusan pembelajaran berpusatkan guru. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan berpusatkan guru? Iaitu guru sebagai informator di dalam kelas kita kepada pelajar. Berinteraksi hanya dua hala sahaja, iaitu guru yang mengawal keseluruhan kelas semasa sesi PDPC. Baiklah, apa beza dengan berpusatkan dengan pelajar? Iaitu pengurusan pembelajaran yang kedua berpusatkan oleh pelajar, iaitu pelajar menguasai ataupun mengawal kelas semasa PDPC sedang berlangsung. Akan tetapi guru masih mengekalkan sebagai ketua PDPC pada ketika itulah, tetapi hanya sebagai facilitator dan juga pemantau. Sekiranya berlaku salah informasi atau maklumat yang diberikan oleh pelajar tersebut, guru itu sendiri yang akan membetulkan ataupun menambahbaiki pengetahuan yang mereka sedia ada itu. Apa beza antara pusat pelajar dan berpusatkan guru? Ini dia. Yang pertama, guru sebagai pemantau di dalam kelas yang berpusatkan guru. Manakala untuk berpusatkan pelajar, pelajar itu sendiri yang mengelola kelas PDPC tersebut. Sebagai contoh, pada sesi pembentangan, pelajar itu sendirilah yang akan kumpulan itu akan mengawal pembelajaran ketika itu. Baiklah, seterusnya, ketika sesi PDPC yang berpusatkan pelajar, kami dapati pelajar sendiri kurang aktif, kurang bercakap, kurang bergerak berbincang antara satu sama lain. Manakala berpusatkan pelajar bertujuan untuk melahirkan pelajar yang aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, berlakunya komunikasi pelbagai hal, guru dengan pelajar dan pelajar sama pelajar itu sendiri, seperti discussion, perbincangan, dan berpengetahuan juga berpusatkan pelajar juga melahirkan skill interpersonal, yang melahirkan pelajar itu mampu bercakap dengan baik, mampu menganalisis soalan sebelum menerangkan kepada rakan-rakan sekelas. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقدم لكم عن الموضوع النظرية البنائية بمعنى تيوري كونستراكتيفيزم. طيب النظرية البنائية هو عملية في إنشاء وإظهار شيء المعنى مما تم تعلمه من نفسك من خلال wakalah at-tansyiah al-ijtimaiyah. Yang bermaksud satu proses mencipta dan menunjukkan sesuatu yang bermakna daripada apa yang telah dipelajari daripada diri sendiri, yang akan dibantu oleh ejen sosialisasi. Okey. Pelajar akan mencipta sesuatu ilmu dengan memberi makna berdasarkan asas yang telah dipelajari di dalam bilik darjah contohnya, kepada pengetahuan yang disandarkan kepada pengalaman ataupun kehidupan di luar bilik darjah, yang akan dibantu oleh ejen sosialisasi seperti ibu bapa, guru dan masyarakat sekeliling. Okey, di dalam teori ini ada 3 tahap yang bermula dengan skema, iaitu al-mukhattat, yang kedua al-isti'ab, asimilasi, dan yang ketiga at-takyif, akomodasi. Okey. Jadi 3 tahap tersebut terkandung di dalam topik ini. Okey. Seterusnya, proses kognitif di dalam teori konstruktivisme. Okey, seperti mana kita tahu, ada 3 tahap, iaitu skema, yakni asas, asimilasi dan akomodasi. Okey, skema ini ialah asas
satu basic kepada pengetahuan seseorang. Di mana seperti mana contoh di dalam bilik darjah kita mempelajari bahawa binatang yang berkaki empat, mempunyai ekor, mempunyai tanduk, contohnya adalah lembu. Jadi itu adalah satu pengetahuan asas kepada pelajar tersebut. Baik. Thumma apabila maknanya budak itu pergi ke luar bilik darjah, contohnya beliau pergi ke zoo. Beliau melihat budak tersebut melihat ada haiwan lain yang berkaki empat, berekor, bertanduk, tapi bukan lembu. Jadi dengan menggunakan pengetahuan asas, budak tersebut akan mengatakan bahawa itu adalah lembu. Jadi ejen sosialisasi seperti ibu ayah maknanya akan membantu. Contohnya ayah boleh membetulkan anaknya bahawa tak, itu bukan lembu. Ya, memang ada ciri-ciri seperti berkaki empat, bertanduk, berekor, tapi mungkin itu adalah rusa ataupun mungkin itu adalah kambing. Jadi pengalaman inilah yang akan membantu murid tersebut untuk memproses ataupun mengemaskini, mengupdate pengetahuan daripada asas kepada satu proses asimilasi di mana menyesuaikan maklumat dengan pengalaman yang dipelajari. Kemudian akhir sekali ada akomodasi, di mana murid tersebut telah menguasai maklumat tersebut dari asas serta mampu untuk menyesuaikan pengetahuan tersebut dengan maklumat-maklumat ataupun perkara baru yang diterokai di luar bilik darjah. Seperti mana contoh, mungkin apabila sudah mengetahui asas haiwan berkaki empat, berekor, bertanduk ini, murid juga boleh untuk menyesuaikan dengan haiwan-haiwan yang lain, bukan untuk lembu sahaja. Jadi itu adalah 3 tahap di dalam proses untuk teori konstruktivisme. Seterusnya al-mabadi' al-asasiyah lin-nazariyah al-binaiyah. Mengikut apa yang saya faham, ini merupakan prinsip asas untuk teori konstruktivisme ini. Yang pertama adalah al-ma'rifah baina 'alaiha at-tullab, iaitu ilmu yang ditujukan kepada pelajar. Yang kedua, likulli tullab ladaihum afkarun wa ma'rifatun asasiyah, di mana setiap pelajar mempunyai idea dan pengetahuan yang penting. Baik, dan seterusnya amaliyah bina al-ma'arif allati tantawi ala jawanib al-ijtima'iyyah, di mana proses pembinaan ilmu yang melibatkan aspek sosial. Seperti mana yang kita tahu sebentar tadi, pengetahuan sedia ada seseorang pelajar dikaitkan ataupun didorong, maknanya terus dibentuk melalui aspek sosial, seperti ejen sosial ataupun tempat sosial itu sendiri. Dan yang keempat, mudaris kamaisir fi bina ma'arif at-tullab, guru sebagai pemudah cara dalam membina ilmu pelajar sekolah. Jadi maknanya seperti mana kita sekarang di sekolah-sekolah, guru tidak lagi hanya ditugaskan untuk menyampai. Bahkan guru sekarang menjadi satu facilitator ataupun pemudah cara dalam kelas. Guru hanya membimbing pelajar. Jadi dengan menggunakan 3 aspek yang telah dipelajari tadi, pelajar sendiri perlu mengetahui asas, menyesuaikan dengan maklumat ataupun kehidupan luar, pengalaman yang sedia ada, dan mampu untuk menyesuaikan maklumat tersebut secara total, bukan semata-mata asas. Dan akhir sekali, kaifa yatimmu tatbiqu hadhihi an-nazariyah fil fasli, bagaimanakah teori ini digunakan di dalam bilik darjah? Awalan, i'ta' at-tullab al-fursah li-ta'bir an ara'ihim bilughatihim khassah. Memberi peluang kepada pelajar untuk menyatakan pendapat mereka, pandangan mereka dalam bahasa mereka tersendiri. Jadi apabila mereka menggunakan bahasa mereka yang mudah untuk mereka sampaikan,
makanya pandangan ataupun pendapat mereka akan lebih jelas dan mudah untuk difahami oleh rakan-rakan sekelas maupun guru itu sendiri. Yang kedua, iqamah ansyitat tarkis ala tulab wal muallimin kamaisirin faqat. Okey, menjalankan aktiviti yang berfokuskan pelajar dan guru sebagai fasilitator saja. Seperti yang saya ucapkan sebentar tadi, guru hanya membimbing pelajar di dalam kelas. Baik, pelajar hampir kesemua tugasan dilakukan oleh pelajar. Maknanya mencari maklumat, mencari nota, menyampaikan maklumat, berkongsi pendapat sesama mereka. Guru hanya menjadi pemudah cara, pembimbing untuk guide mereka. Maknanya apa yang perlu dilakukan, apa yang boleh, apa yang digalakkan untuk dilakukan dalam kelas, semua itu bergantung pada guru. Tetapi yang melaksanakannya adalah pelajar. Wa akhiran tashji' at-tullab wa musa'adatihim ala at-tafkir fi taghyirat wal ibtikarat min ajli at-ta'allum. Menggalakkan dan membantu pelajar berfikir tentang perubahan dan inovasi untuk pembelajaran. Maknanya guru juga menjadi satu ejen penggalak untuk membantu pelajar berfikir tentang apa yang dipelajari di dalam kelas serta mendorong kepada inovasi pemikiran supaya apa yang dipelajari di dalam kelas lebih berkembang, bukan sekadar di dalam buku teks saja. Hadza faqat minni, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dayang Siti Nur Aisyah binti Datuk Abdullah Mir Syahnad. Wa fi hadzal video uridu an ashrah lakum anin nahjun munazzam al-mubakkirun, yakni pendekatan penyusunan awal yang dipelopori oleh David Ausubel. Pada tahun 1960-an, David Ausubel telah mempersoalkan bagaimana kandungan ilmu yang besar dan luas itu disusun supaya mudah untuk guru menyampaikannya kepada pelajar. Beliau juga berpendapat untuk membuatkan seseorang pelajar itu lebih faham tentang sesuatu topik, pelajar tersebut perlulah didedahkan tentang topik itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Setelah itu barulah diajar secara mendalam tentang perkara-perkara lain yang berkaitan dengan topik utama tadi. Hal ini bagi memudahkan pelajar tersebut untuk menyusun segala maklumat yang telah mereka terima. Nahjun Munazzam al-Mubakkirun bermakna yajibu 'ala muallim tahdid al-mafhum ar-ra'isi mawdu' ma wa tartibiha ka itar amal li munazzam al-awwal. Maksudnya di sini, idea utama atau topik yang hendak diajar menjadi kerangka asas untuk murid melihat bahawa bahagian kecil-kecil lain atau maklumat-maklumat lain mempunyai hubungan dengan idea utama tadi. Dan terdapat seorang tokoh ilmuwan yang bernama Meyer bersetuju dengan pendapat David Ausubel ini. Dan beliau menyamakan kaedah David Ausubel ini dengan manhaj al-istinbati. Wa hunaka salasa khutuwat li manhaj al-istinbati. Khutwa al-ula yakni an-nazariyah. Pada langkah ini, guru akan mengajar terlebih dahulu kepada pelajar segala kandungan ilmu yang hendak disampaikan. Summa khutwa as-sani yakni fardiyah. Pada khutwa ini, guru akan datangkan pelbagai contoh dan subtopik-subtopik lain yang berkaitan dengan teori itu tadi. Khutwa as-salisa yakni mulahazah. Pada khutwa ini, guru akan mengajak para pelajar berbincang atau mencari contoh lain atau mempraktikkan apa yang dipelajarinya. Summa sa'ashrah lakum khutuwat ar-ra'isiyah li nahjun munazzam al-mubakkirun. Awalan, yuhaddidu al-muallim al-fikrah ar-ra'isiyah wal-afkar as-saghirah al-ukhra wa yunassimuha. Thaniyan, yuqaddimu al-muallim awalan al-itar al-mafahimi kakulli lit-tullab. Thumma yashrah al-muallim bidikka akbar al-ajza fi itar al-mafhum من خلال إعطاء أمثلة المناسبة. ثم يقوم المعلم بإجراء مناقشة مع الطلاب ويقدمون آراءهم وحججهم. وأخيرا يخطط المعلم مع الطلاب لمشروع بحثي
أو استفسار يعتمد على الإطار المفاهيمي أو النظرية أو الفكرة الرئيسية. أحتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum, ismi Siti Zulaiha bintu Hanafiah. Rakmul jami'i di isnani sifrun wahid sifrun tis'a arba'a samaniya wahid arba'a. Tayyib, al-an sa'uqaddimu an at-ta'lamu al-itqani. Ma huwa at-ta'lamu al-itqani? At-ta'lamu al-itqani huwa usul al-muta'allimin ila mustawa min at-tahsil yahdidu lahum musbiqan kasyarati linajahihim في دراستهم ويكون هذا المستوى عاليا بحيث يطلق عليه مستوى الإتقان. Maksudnya kat sini, pembelajaran pendekatan secara masteri ini bermaksud pelajar mencapai tahap pencapaian yang telah ditetapkan untuk mereka sebagai syarat kejayaan dalam pelajaran mereka. Pendek kata, macam pendekatan masteri ini adalah untuk murid-murid mencapai objektif dalam pembelajaran. Kaifa ta'lamu al-itqani? Usul al-muta'allimin ila mustawa min at-tahsil. Macam mana pembelajaran pendekatan masteri ini menjadikan pelajar mencapai tahap pencapaian yang telah ditetapkan? Yujad arba'a al-mubda' al-asasi fi ta'lim al-itqani. Wahid, yumkinu li jami' tullab adad ta'lamu ma ya'lamuhu al-mu'allim. Yang pertama ni, semua murid boleh mempelajari apa yang diajar oleh guru. Thaniyan, yahtaju at-tullab ila waqtin kafin li'itqan nata'ij ta'lum al-muhaddidah. Yang kedua ni bermaksud, semua murid memerlukan masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu hasil pembelajaran yang ditentukan. Apabila murid-murid memerlukan masa yang mencukupi untuk menguasai sesuatu topik, jadinya yang ketiga, prinsip yang ketiga, salisan, yatimmu taqsim muhtawa at-ta'lamu ila wahdat asghar bahaisun yusahilu 'ala tullab itqaniha. Yang bermaksud, kandungan pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil dan mengikut tahap penguasaan murid. Jadinya kat sini, apabila murid nak memerlukan masa yang mencukupi, jadinya kandungan pembelajaran dipecahkan mengikut unit-unit yang kecil, mengikut tahap penguasaan. Jadinya masa yang diperuntukkan tu cepatlah kiranya. Maksudnya kalau bila kandungan pembelajaran dipecahkan mengikut skala yang kecil, jadinya murid-murid dapatlah mencapai objektif dengan memerlukan masa yang mencukupi. Wa akhiran, yajibu an yakunu at-tadris li kulli wahdat at-ta'limiyah wadihan wa fu'alan wa mafhuman. Yang bermaksud, prinsip yang keempat dalam pendekatan masteri ini adalah pengajaran setiap unit jelas, berkesan dan dapat difahami murid. Ini adalah prinsip yang terakhir, di mana prinsip-prinsip yang telah dikecilkan mengikut skala, mengikut tahap penguasaan murid itu mestilah jelas, berkesan dan dapat difahami murid. Jadinya keempat-empat prinsip ini adalah tujuannya untuk murid-murid pastikan murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebab itulah pendekatan masteri ini khususnya objektifnya untuk pelajar mencapai tahap pencapaian yang telah ditetapkan. Maksudnya kira mengikut objektif pembelajaran, murid dapat faham apa yang dipelajarinya untuk sesuatu pembelajaran dan pengajaran. Syukran. Manhaj al-istiqsa'i. Satu pendekatan membina pengetahuan pelajar yang sedia ada untuk meneroka soalan dan informasi dan melakukan pemerhatian atau eksperimen atau penyelesaian masalah dan membuat rumusan. Baiklah, seterusnya adalah Na'u manhaj al-istiqsa'i, iaitu bahagian pendekatan inquiry. Iaitu terbagi pada dua. Yang pertama adalah manhaj al-istiqra'i, iaitu pengajaran induktif. Apakah pengajaran induktif? Iaitu menggunakan kaedah penemuan melalui proses pemerhati, mengkaji dan menganalisis. Seterusnya, guru berperanan membimbing murid membuat kesimpulan. Guru merancang aktiviti pengajaran dan berkisarkan contoh khusus kepada suatu generalisasi. Baiklah, seterusnya adalah manhaj al-istintaji, iaitu pengajaran didaktif.
Baiklah, iaitu memberikan kaedah penaklukan untuk mendapatkan fakta atau contoh tertentu. Guru berperanan membimbing murid dalam mengemukakan penyelesaian masalah. Dan seterusnya, guru merancang aktiviti pengajaran berbentuk latihan untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap isi pelajaran. Seterusnya adalah 5 fasa manhaj al-istiqsa'i. Yang pertama adalah persoalan, yang kedua adalah penyelidikan, dan seterusnya mereka cipta, perbincangan dan juga refleksi. Dan apa pula prinsip pendekatan inquiry? Yang pertama adalah al-mawjihah, iaitu berorientasi. Yang kedua, yas'alu, soal, penyoalan. Yang ketiga adalah bita'lamu anil fikr, iaitu belajar untuk berfikir. Dan yang keempat al-infitah, keterbukaan dalam berfikir. Tugas guru untuk menyediakan ruang untuk memberi kesempatan kepada murid-murid ni untuk menganalisis ataupun memikirkan apakah hipotesis yang mereka dapat, dan mereka perlulah mengembangkan hipotesis itu sama ada percaya ataupun tidak. Dan mereka harus membuktikan kebenaran itu dengan contoh-contoh yang tepat untuk meyakini bahawa hipotesis yang dikaji itu adalah benar atau salah. Baiklah. Dan seterusnya dan yang terakhir iaitu at-tafa'ul, interaksi, iaitu sesi interaksi dua hala atau kita panggil sebagai sesi bersoal jawab. 5 prinsip ini penting dalam pendekatan inquiry. Terima kasih.